Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tambim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada hari ini kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 13 surah Al-Hasyr. So pada hari ini insyaAllah kita sambung bermula ayat 14 dan ayat-ayat seterusnya nanti insyaAllah ta'ala. Sebagai tuan-tuan dan perempuan yang tengah menonton, sila buka Al-Quran, tengok surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 dan bermula ayat 14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Yang bermaksud orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik dengan keadaan bersatu padu sekalipun tidak berani memerangi kamu melainkan di kampung-kampung yang berbenteng kukuh atau dari sebalik tembok. Sebabnya permusuhan di antara mereka sendiri amatlah keras. Engkau menyangka mereka bersatu padu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu kerana mereka adalah kaum yang tidak memahami. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada ayat-ayat sebelum ni Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana orang-orang munafik ni sangat loyal terhadap orang-orang Yahudi. Sehinggakan mereka mengatakan kalau orang-orang Yahudi diperangi maka mereka akan ikut menolong. Kalau orang-orang Yahudi dihalau daripada Madinah, mereka mengatakan kami juga akan ikut keluar daripada Madinah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahawa ucapan-ucapan orang munafik ini hanya janji palsu sahaja. Hanya janji-janji manis mereka sahaja. Maka ketika mana orang-orang Yahudi diperangi, mereka tidak ikut serta menolong. Bahkan ketika mana orang-orang Yahudi dihalau daripada Madinah, mereka juga tidak ikut keluar daripada Madinah. So pada ayat 14 surah Al-Hasyr ni, Allah Subhanahu wa ta'ala membongkar kepada kita satu rahsia jiwa atau satu rahsia yang terpendam di dalam jiwa orang-orang Yahudi khasnya. Kata Allah Ta'ala, La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka orang-orang Yahudi, begitu juga orang munafik yang sangat rapat dengan mereka, tidak akan memerangi kamu atau tidak akan berani berhadapan berperang dengan kamu illa fi quram muhassanah, melainkan di kawasan perkampungan yang ada benteng yang kukuh dekat situ, au min wara'i judur, atau hanya daripada belakang tembok sahaja. Hadhil ayah taqarrara haqiqatan 'anil yahud. Ayat ini menetapkan kepada kita
menjelaskan kepada kita hakikat orang-orang Yahudi. Apa dia hakikat orang-orang Yahudi ni? Orang-orang Yahudi ni adalah mereka orang-orang yang mempunyai rasa takut yang sangat luar biasa. Sehingga akan disebutkan al-khawf wal jubun sifatun mulazimatun lil yahud. Takut, resah, gelisah, itu adalah satu sifat yang melekat pada diri orang-orang Yahudi. Maka sebenarnya orang-orang Yahudi itu takut dengan orang-orang Islam. Sebenarnya orang-orang Yahudi itu tidak berani berhadap-hadapan langsung dengan orang-orang beriman. Itulah salah satu cara Allah Ta'ala sebenarnya menolong orang-orang beriman. Jadi apabila kita membaca Al-Quranul Karim, di sana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan bahawa pertolongan Allah Ta'ala itu tidak selalu Allah Ta'ala bagi kekuatan yang lebih. Tetapi kadang-kadang Allah Ta'ala datangkan pertolongan kepada orang-orang yang beriman dengan melemahkan musuh. Dan salah satu cara yang digunakan oleh Allah Ta'ala untuk melemahkan musuh ni ialah dengan meletakkan rasa takut di dalam hati mereka terhadap orang-orang beriman. Maka sebenarnya orang-orang Yahudi, melalui ayat ni Allah Ta'ala bongkar terhadap kita, mereka amat penakut dengan orang-orang beriman. Dan kalau betul-betul kita perhatikan apa yang disebutkan Allah Ta'ala pada ayat ni bukan sahaja berlaku zaman dahulu, tapi hingga akan ke hari ini. Maka kalau kita misalkan memperhatikan bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Palestin, begitu juga dengan orang-orang Zionis Israel, ya, orang-orang Israel, tentera-tentera Israel yang mana di tangan mereka ada senjata, di backup oleh orang-orang bahkan negara superpower di belakang mereka. Kalau satu-satu berhadapan dengan orang beriman daripada Palestin, mereka tidak akan berani. Mereka amat penakut. Dan itulah yang dibuat Allah Ta'ala pada hati setiap musuh-musuh Islam. Allah Ta'ala letakkan rasa takut dalam hati mereka. Maka kata Allah Ta'ala pada ayat ni, mereka ini hanya berani memerangi orang beriman atau berhadapan dengan orang-orang beriman fi quram muhassanah. Pertama, di satu kawasan yang ada tembok. Maka sampai sekarang Yahudi dekat Palestin, mereka membangun tembok besar. Sebenarnya tembok itu bukan sekadar untuk memisahkan mereka dengan orang-orang Palestin, tetapi itu bahagian daripada rasa takut mereka menghadapi orang-orang beriman. Mereka buat tembok untuk perlindungan mereka. Ya, au min wara'i judur, atau mereka hanya berani daripada belakang tembok itu sahaja. Manakala orang-orang yang beriman, bukan dahulu, sekarang ni pun kita tengok bagaimana saudara-saudara kita di Palestin dengan tangan yang hanya ada batu, bahkan tangan kosong, tak ada senjata langsung, mereka tidak gentar menghadapi orang-orang Yahudi. Kenapa? Allah Ta'ala letakkan keberanian dalam diri mereka. Maka orang beriman itu mempunyai keberanian yang luar biasa. Kenapa? Kerana tidak ada yang mereka takutkan selain daripada Allah Ta'ala. Manakala orang-orang Yahudi atau agama-agama lain yang menjadi musuh kepada Islam atau yang memusuhi Islam, mereka amatlah penakut. Kenapa? Mereka tidak takut dengan Allah. Akhirnya mereka takut dengan makhluk, mereka takut dengan manusia, mereka begitu takut dengan kematian. Manakala orang-orang yang beriman, mati syahid adalah salah satu jalan yang mereka cari. Maka istilah bagi orang beriman, ish kariman au mut syahidan. Hiduplah di dunia ini dengan mulia, dengan terhormat, atau matilah sebagai mati syahid.
Itulah dia prinsip orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya orang-orang Yahudi itu amat penakut dengan orang-orang beriman. Mereka tidak akan berani berperang langsung menghadapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin yang muncul menjadi persoalan bagi kita, bagaimana keadaan hari ini? Kenapa mereka memerangi kaum muslimin? Kenapa mereka menindas kaum muslimin? Maka yang perlu kita pertanyakan bukan adakah rasa takut dan tidak dalam hati mereka. Itu sudah pasti ada. Yang patut kita pertanyakan ialah, adakah kita orang beriman ni dah betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala sebagaimana dahulu Nabi dan para sahabat ataupun tidak? Seandainya kita betul-betul mengamalkan Islam ni, prinsip Islam ni, maka mereka tidak akan berani menghadapi umat Islam. Persatuan umat Islam tak ada langsung. Palestin dibakar, Palestin dibom, orang-orang Palestin dibunuh. Negara-negara lain, negara-negara Islam lain senyap je. Maka oleh kerana itu, mereka nampak macam berani. Walaupun sebenarnya dalam hati mereka ada rasa takut yang luar biasa. Maka hari ini, kalau Allah Ta'ala atau kemenangan itu belum datang kepada kita, jangan tanyakan tentang ayat ini. Quran mengatakan mereka takut, tetapi kenapa mereka berani? Yang kita kena tanya ialah, kenapa kita ni jadi lemah? Mereka bukan kuat. Kita yang lemah hari ini. Kenapa kita lemah? Kerana kita keluar daripada prinsip-prinsip agama kita. Persatuan kita rosak. Amalan kita lemah. Iman kita lemah. Cinta dunia kita begitu kuat. Akhirnya, mereka yang sebenarnya takut dengan kita menjadi berani. Itulah punca dia. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala ini. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, ba'suhum bainahum syadid. Kata Allah Ta'ala, permusuhan di antara sesama mereka ini, orang-orang Yahudi, syadid, begitu keras. Adawatuhum li ba'dihim syadid, permusuhan sebahagian dengan sebahagian yang lain dalam kalangan mereka itu begitu keras. Walaupun pada zahirnya kita nampak mereka ini bersatu, sebenarnya mereka tak bersatu. Zahirnya sahaja kita nampak bersatu, tapi hati mereka sebenarnya tak bersatu. Al-Imam Al-Qushairi mengatakan, ijtima'un nufus ma'a tanafuril qulub wa ikhtilafuha aslu kulli fasad. Kata beliau, bersamanya jasad kita ini, tetapi hati kita berjauhan, hati kita berbeza, itulah asal bagi setiap kerosakan. Itulah asal bagi setiap kehancuran. Ya? Maka orang-orang Yahudi sebenarnya mereka tidaklah kuat. Sebenarnya persatuan mereka tidaklah kukuh. Ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan di antara mereka itu begitu keras, kata Allah Ta'ala. Lalu kenapa mereka tampak bersatu menentang melawan umat Islam? Kerana mereka tengah punya kepentingan yang sama. Maka disebut para ulama kita, kadzalika ahlul batil. Demikianlah ahlul batil, orang-orang yang batil.
mukhtalifatu syahadatihim, syahadat mereka berbeza. Mukhtalifatu ahwaihim, keinginan mereka berbeza. Tetapi wahum mujtami'una fi adawati ahlil haq, tetapi mereka akan bersatu padu untuk menentang ahlul haq, orang-orang yang benar. Ahlul batil seperti Yahudi dan lain-lain sebagainya, sebenarnya mereka tidaklah bersatu padu. Syahadat mereka berbeza, keinginan mereka berbeza, amal mereka berbeza, tak sama. Lalu kenapa kita tengok mereka nampak bersama-sama, bersatu? Kerana itulah kebiasaan mereka. Mereka akan bersatu padu menghadapi ahlul haq, orang-orang yang benar. Ini menjadi satu pengajaran bagi kita umat Islam. Kita kena ambil pengajaran daripada sini. Islam kita diajar untuk bersatu padu. Ya, Islam mengajar kita untuk bersatu padu. Al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim ialah saudara kepada Muslim yang lain. Kita diajar untuk saling tolong-menolong. Kita diperintahkan untuk saling kukuh mengukuhkan satu dengan yang lain. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Sebahagian orang beriman, setengah orang beriman dengan setengah orang beriman yang lain ialah seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'da, ia saling mengukuhkan satu dengan yang lain. Tetapi realitinya kita tengok berbeza dengan itu. Setengah Muslim melemahkan Muslim yang lain. Maka kalau kita hari ini lemah, kita hari ini nampak macam ditindas, kita hari ini nampak macam dikuasai, jangan tanya kenapa mereka kuat, tapi tanya kenapa kita jadi lemah. Punca dia salah satunya ialah perangai Yahudi itu telah pun berpindah kepada kita. Kita membuat permusuhan yang begitu keras sesama umat Islam. Kita membuat kebencian yang begitu keras sesama umat Islam. Akhirnya tidak ada pencapaian. Akhirnya kita menjadi lemah. Musuh yang sebenarnya lemah tampak kemudian mereka menjadi kuat. Punca dia ialah kita yang tidak menjaga persatuan. Kita ambil perangai Yahudi itu, kita amalkan dalam hidup kita. Wal'iyadzubillah. Maka kita patut untuk insaf daripada ini semua. Kemudian Allah Ta'ala sebut, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Allah Ta'ala menyatakan dengan tegas dekat sini, engkau menyangka mereka itu bersatu padu. Wa qulubuhum syattah, hati mereka sebenarnya terpecah belah. Engkau hanya menyangka mereka itu bersatu padu, sebenarnya tak bersatu padu, kata Allah. Mereka taklah bersatu padu. Engkau sahaja menyangka mereka bersatu padu. Wa qulubuhum syattah, hati mereka itu terpecah belah. Ya. Maka zahir mereka sahaja tampak bersatu. Itu pun kerana kepentingan sama untuk menghentam ahlul haq. Kalau ditanya soal hati, dan Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa wa qulubuhum syatta, hati mereka itu terpecah belah, tidak menyatu. Ya, berbeza dengan kita umat Islam. Kita umat Islam diajar untuk bersatu, untuk saling mengasihi, untuk saling mencintai. Tetapi ajaran kita ni kita tidak amalkan. Maka Allah Ta'ala sebut pada hujung ayat ni, dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Yang demikian itu, yang demikian apa? Yang demikian mereka tidak berani dan hati mereka terpecah belah walaupun jasad mereka bersatu. Yang demikian itu berlaku bi annahum qaumun la ya'qilun, kerana mereka ialah kaum
yang tidak berakal, kaum yang tidak faham, kaum yang tidak cerdik. Maka at-tafarruq min qillatil aql, maka perpecahan bahagian daripada tanda lemahnya akal seseorang. La aqla indahum, bahkan Allah menyatakan orang yang suka bercerai-berai itu, orang yang suka berpecah belah itu, orang yang tak mahu bersatu itu, mereka ialah orang yang tak ada akal sebenarnya. Falau kanat lahum uqul, seandainya ada akal mereka yang bagus, lakanat kalimatuhum mujtami'ah, nescaya kalimah mereka, nescaya mereka akan bersatu padu. Wa qulubuhum mu'talifah, begitu juga dengan hati mereka. Tetapi tidak. Maka sebenarnya orang-orang Yahudi itu tidak bersatu padu kerana akal mereka tak ada, atau sangat sedikit akal mereka, tak cerdik. So kalau kita tengok realiti kaum muslimin hari ini, maka wal muslimun al-yawm awla bihada dars min al-yahud. Maka kata para ulama, orang-orang Islam hari ini sepatutnya lebih utama belajar tentang ayat ini berbanding orang-orang Yahudi. Maka kalau hari ini ramai umat Islam berpecah, tidak bersatu, satu dengan yang lain saling membenci, saling memusuhi, ya, tak dapat menyatu, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya umat Islam hari ini orang-orang yang amat sedikit akalnya. Bahkan mungkin setengah daripada mereka la aqla indahum, tak ada akal bagi mereka. Kerana kalau kita ni berakal, faham ajaran agama kita, perintah Allah Ta'ala, maka sudah pasti kita akan bersatu padu. Sudah pasti hati kita saling cinta mencintai. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan salah seorang kamu beriman sehingga akan ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri dia sendiri. Ini ajaran agama kita. Tetapi amat malang, sangat sedikit yang mengamalkan itu pada hari ini, sehingga kan umat Islam yang sepatutnya kuat, sepatutnya berani, kemudian menjadi lemah. Maka hari ini orang-orang di luar Islam seolah menekan kita, berkuasa terhadap kita, bukanlah kerana mereka kuat, tetapi kerana kitalah yang menurunkan kualiti kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Bukan kerana mereka berkualiti, bukan kerana mereka hebat, bukan kerana mereka kuat, tetapi sebenarnya kita umat Islam inilah yang menurunkan kualiti kita, yang menurunkan standard kita dari standard yang tinggi kemudian sangat jauh turun ke bawah. Akhirnya orang yang tidak tinggi pun boleh pijak kita hari ini. So ini penting kita ambil pengajaran daripada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Baik, kita teruskan ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Keadaan kaum Yahudi itu, kata Allah, samalah seperti orang-orang dari suku Yahudi yang terlebih dahulu sedikit dari mereka, yang telah merasai akibat buruk di dunia dengan sebab bawaan kufur mereka, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya pada hari kiamat kelak.
Allah Ta'ala menyatakan pada ayat 15 ni, kamathalil ladzina min qablihim qariban mathalu haula'il yahud, perumpamaan orang-orang Yahudi itu, fi mahalla bihim min uqubatillah, dari sisi azab Allah yang Allah Ta'ala timpakan kepada mereka, itu seperti orang-orang sebelum mereka. Sebelum dekat sini ada ulama mentafsirkan, menjelaskan kalangan Yahudi yang sebelum mereka, tapi ada juga yang mentafsirkan kamathali kuffari Quraisy yauma Badr, seperti apa yang dialami oleh orang-orang kafir Quraisy pada peperangan Badar, ya. Wa Yahud Bani Qainuqa, dan apa yang dialami oleh Yahudi Bani Qainuqa yang lebih awal berbanding Yahudi Bani Nadir. Haitsu dzaqu su'a aqibati kufrihim, yang mana mereka merasakan akibat buruk daripada kekufuran mereka. Wa adawatahum li Rasulillah, dan akibat buruk daripada permusuhan mereka terhadap Rasulullah fid dunya, dekat dunia. Apa itu? Kekalahan. Disebabkan kekufuran mereka kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah, maka dekat dunia ni Allah dah timpakan dah kepada mereka azab, sebagaimana yang Allah Ta'ala timpakan kepada orang sebelum mereka. Ada yang mengatakan orang Yahudi sebelum mereka, ada juga mengatakan orang-orang kafir Quraisy pada peperangan Badar. Apa dia? Dekat dunia ni pun Allah Ta'ala telah timpakan kehinaan, kekalahan kepada mereka. Walahum adzabun alim, dan di akhirat pula nanti mereka akan mendapatkan azab seksa yang amat menyakitkan. Daripada ayat ni kita ambil satu pengajaran, at-tadhkir bima jara lil halikin as-sabiqin afdalu indharil lil mu'assirin. Ya, mengingati apa yang berlaku kepada orang-orang yang dibinasakan dahulu, itu adalah peringatan ataupun amaran yang paling baik kepada orang-orang yang hidup zaman ni. Ya, kalau kita nak bagi nasihat kepada orang-orang yang hidup pada zaman sekarang ni, salah satu nasihat terbaik ialah ingatkan, sampaikan kepada mereka kisah orang-orang yang binasa sebelum mereka, yang melakukan perkara yang sama dengan apa yang mereka lakukan pada hari ini. Itu adalah salah satu amaran yang paling berkesan. Ya. So daripada ayat ini juga kita perlu belajar bahawa jauhi daripada kufur kepada Allah dan Rasulullah, kerana disebabkan kufur kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah, maka Allah Ta'ala akan timpakan azab seksa di dunia dan di akhirat. Dan ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahawa azab itu bukan sahaja azab akhirat, tetapi juga ada azab dunia. Cuma azab dunia ni baru satu bahagian kecil daripada azab Allah. Azab yang sesungguhnya ialah azab Allah Ta'ala yang ada di akhirat. Maka dahsyat macam mana pun kita tengok azab dunia ni, sungguh ia belum sebanding lagi dengan azab seksa yang Allah Ta'ala sediakan di akhirat. Ya, kita tengok Nabi Nuh alaihi salam ditenggelamkan Allah Ta'ala. Nabi Lut alaihi salatu wasalam, umatnya dibinasakan Allah Ta'ala. Begitu juga kaum Ad, kaum Samud, begitu banyak, Fir'aun dan lain sebagainya. Itu semua begitu menggerunkan kalau kita tengok. Tetapi sesungguhnya apa yang mereka alami itu daripada azab dunia ni belum sebanding dengan azab akhirat yang Allah Ta'ala janjikan. Maka Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, kadzalikal azab wa la'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Demikianlah azab dunia, tetapi azab akhirat jauh lebih besar berbanding azab dunia. Ya. Baik, kita teruskan ayat 16. Allah Ta'ala berfirman,
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Sikap orang Yahudi, sikap orang munafik dengan kaum Yahudi itu samalah seperti sikap syaitan ketika ia berkata kepada manusia, ukfur, berlaku kufurlah engkau. Setelah itu orang itu pun melakukan kekufuran dan dia pun kena azab. Berkatalah syaitan kepadanya, sesungguhnya aku adalah berlepas diri daripadamu, kerana sebenarnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Ya. Jadi pada ayat 16 ni Allah Ta'ala menjelaskan bahawa kebersamaan orang munafik dengan orang Yahudi itu sama seperti kebersamaan syaitan dengan manusia. Jadi Allah Ta'ala mengumpamakan orang-orang munafik itu sebagai syaitan. Allah Ta'ala samakan orang munafik dengan syaitan. Ya. Bagaimana syaitan? Idh qala lil insani kfur. Syaitan berkata kepada manusia, kufurlah kamu. Buat dosalah, buat maksiatlah, ingkarlah kepada Allah. Tetapi falamma kafara, ketika mana manusia itu melakukan kekufuran dan dia punya azab Allah Ta'ala, kemudian nanti di akhirat orang-orang yang disesatkan syaitan, dia datang kepada syaitan mengatakan meminta perlindungan, lalu syaitan itu berkata, inni bari'um mink, saya berlepas diri pada engkau, inni akhafullah rabbal alamin, saya takut kepada Allah Rabb sekalian alam. Ini perangai syaitan. Munafik juga macam tu. Munafik juga demikian. Munafik banyak bagi idea kepada orang-orang Yahudi. Dia banyak bagi janji, macam-macam janji. Dia kata buat begini, buat begitu, nanti saya akan tolong kamu, saya akan bantu kamu, saya ikut dengan kamu. Tetapi ketika mana Yahudi mengalami kekalahan, orang-orang munafik berlepas diri daripada mereka. Dia tak mahu tolong, dia tak mahu bantu. Ini adalah persamaan antara orang-orang munafik dengan orang-orang Yahudi. Maka annal munafikin tabarra'u min muawanatihim 'inda sa'atil jad kama yatabarra'u syaitan minal kafir yaumil qiyamah. Ya. Orang-orang munafik, mereka berlepas diri daripada orang Yahudi ketika mana orang-orang Yahudi ini amat memerlukan pertolongan mereka. Begitu jugalah dengan syaitan. Syaitan juga berlepas diri daripada manusia yang dia goda, yang dia sesatkan ketika mana manusia ini amat memerlukan pertolongan. Bila itu? Pada hari kiamat. Maka munafik itu sama dengan syaitan. Dia hanya berusaha macam mana orang melakukan kekufuran, dosa, maksiat kepada Allah dengan janji-janji palsu yang dia hiasi, tapi ketika mana seseorang melakukannya dan mendapat azab daripada Allah Ta'ala, dia pun mengatakan, inni bari'um mink, sesungguhnya aku berlepas diri daripada engkau, inni akhafullaha rabbal alamin, dan saya takut kepada Rabb sekalian alam. Wal'iyadhu billah. Ya. So oleh kerana itu kata Allah Ta'ala pada ayat 17, فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Maka kesudahan keduanya dekat sini syaitan dan manusia, begitu juga nanti munafik dengan Yahudi, finnari annahuma finnar, mereka akan masuk ke dalam api neraka, khalidaini fiha, kekal selama-lamanya dalam api neraka, wa dzalika jazaa'uz zalimin, dan demikianlah balasan bagi orang-orang yang zalim. Ya. So inilah perumpamaan yang Allah Ta'ala buat tentang orang-orang munafik dengan syaitan. Jadi munafik dengan syaitan tu ada kesamaan. So berhati-hati dengan golongan munafik ini. Mereka pandai mengucapkan kata-kata yang indah, kata-kata yang manis, kata-kata yang menarik, tapi bila mana kita ikut,
dan kita mendapatkan keburukan, dia akan mengatakan inni bari'um mink. Tapi walaupun kita rasa macam kita kena tipu dan lain sebagainya, adakah kita akan selamat di sana? Tak akan selamat. Sama-sama masuk azab api neraka. Kenapa? Kenapa engkau mengikuti orang-orang munafik? Kenapa engkau mengikuti perintah-perintah daripada syaitan? Maka oleh kerana itu kita perlu untuk sentiasa meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala, menjaga iman kita, menjaga amal kita, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ingat sekadar itu sahaja kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah kita sambung pula pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahaskan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.